والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung sedikit muzakarah kita lah, berkaitan dengan kitab 40 hadis membudayakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dah hampir kepada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sampai di bulan Ramadan, memberkati kehidupan kita dan memberikan kepada kita taufik untuk kita ini mudah-mudahan beramal dan hidayah. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan sambung kita punya pengajian kita pada bab 151. Bab 12. Rasulullah cinta utama. Pada situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah cinta utama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. Maksud hadis daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang daripada kamu tidak lagi beriman sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anak-anak dan manusia seluruhnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Muqaddimah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dicintai kerana baginda menyeru dan menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Siapalah manusia sekiranya Allah tidak mengutuskannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dunia, mereka pasti hidup di dalam kesesatan. Allah mahu menyelamatkan manusia dan memasukkannya ke dalam syurga, lalu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini membawa ajaran tauhid, membasmi penyembahan berhala, penyembahan sesama manusia dan memuja kejahatan. Oleh demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani menyatakan tidak beriman seseorang itu sekiranya mereka tidak menyayangi dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih sayang terhadap orang tuanya, anak-anak dan manusia seluruhnya. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ni menunjukkan kepada kita berkaitan kewajipan untuk kita ini mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, supaya
keimanan kita ini sempurna, ya, supaya sempurna keimanan kita. Tu dia. Sebab tu disebutkan di sini, kalau kita baca di situ, kalau tuan-tuan tengok kepada terjemahan, dia kata seseorang daripada kamu tidak lagi beriman. Bukan bermakna tidak lagi beriman di sini. La yu'minu di sini dengan makna tidak sempurna iman. Ya, tidak sempurna iman. Maknanya beriman dah, tapi tidak sempurna. Begitu. Ya. Banyak hadis yang sebegini rupa, antaranya kalau kita biasa dengar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam banyak hadis Nabi SAW, bagi riwayat ini sebenarnya ada beberapa lagi riwayat yang lain. Ya. Sehingga ada beberapa riwayat Nabi SAW bersumpah, fa wallahu alladhi biyadi, dan demi Allah, kata Nabi SAW, dan demi Allah, ataupun maka demi Allah, tidak sempurna iman seseorang kamu. Tu ada setengah daripada riwayat ditambah sumpahnya Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tak sempurnanya iman sehinggalah kita ini tidak mencintai baginda Nabi SAW melebihi orang tua, iaitu ibu dan bapa kita, anak-anak dan manusia seluruhnya. Kenapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kerana ketiga-tiga ni iaitu orang tua, anak-anak, manusia, ini semua dikatakan sebagai golongan yang biasa manusia ni akan sayang. Orang tua, anak-anak dan juga seluruh manusia. Didahulukan orang tua, kemudian baru anak-anak. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan tidak beriman ini dengan makna tidak sempurna iman kalaulah mereka ini lebih dicintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Karena itulah kita melihat kepada hikmahnya disebutkan oleh pengarang ini, kita melihat kepada hikmahnya diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Iaitu dengan diutuskan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat kenal Allah Taala. Kita dapat kenal agama ini. Kita dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan asbabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Karena itu golongan Al-Asy'ariyah mengatakan bahawasanya manusia itu diberikan kepada mereka akal. Sebab itu ada perbahasan hukum akal. Bagi golongan Asy'ariyah mengatakan dengan akal yang diberikan ini tidak mampu untuk memikirkan secara tepat sekiranya tidak ada panduan. Itu golongan Asy'ariyah mengatakan begitu. Maka disebabkan itulah apabila akal ini dia kalau tidak ada panduan, maka dia akan berfikir sehingga kita kata terlalu banyak sangat fikirannya. Maka bila ada panduan, iaitu Quran dan juga hadis Nabi SAW, yang semua itu dengan adanya baginda Nabi SAW, maka seseorang itu mendapatkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kerana itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ini secara ringkas kita masuk dalam bab akidah. Contohnya ada khilaf di kalangan para ulama yang berkaitan dengan orang yang duduk di dalam hutan jauh sana tu, yang tak sampai maklumat, yang tak sampai kepada mereka ulama, yang terputus teknologi dengan mereka, yang terputus hubungan luar dengan mereka. Maka di situ apakah mereka ini dikira sebagai orang yang terselamat ataupun tidak? Orang yang dimaafkan ataupun tidak? Maka di sini di sisi mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah terbahagi kepada dua. Yang pertama, golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah mengatakan bahawasanya mereka yang duduk di hutan sana jauh sana tu, Amazon lah, kan kita kata. Yang apa pakai cawat, kadang cawat pun tak pakai lah. Contoh ni memang jauh sungguh ni. Ya. Maka mereka ini dikatakan orang yang terselamat lagi. Orang yang terselamat. Kerana apa? Kerana tidak datang kepada mereka satu panduan. Gitu. Tetapi di sisi Maturidi, satu lagi mazhab dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan tidak. Mereka tidak terselamat. Kerana apa? Kerana mereka ada akal. Kerana mereka ada akal. Itu khilaf di kalangan ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah Taala takdirkan, ya, dengan ketentuan qudrah dan iradahnya, kita ni duduk, kita ni dilahirkan, kita ni dibesarkan, kita ni dapat bersama dalam tempat yang ramai para ulama. Ramai para ulama. Ramai para ustaz. Yang mana mereka ni pula tuan-tuan adalah pewaris bagi Nabi SAW. Takkan adalah kita kata mereka yang boleh memberikan panduan ini melainkan dengan hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka sebab itulah kita katakan bahawasanya hadirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ni adalah merupakan rahmat yang cukup besar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kerana itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat ke seluruh alam. Menjadi rahmat ke seluruh alam. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, sesiapa yang cinta kepada Allah, siapa yang ikut kepada Nabi SAW, maka sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi cinta kepada baginda Nabi SAW adalah cinta yang sangat-sangat tinggi yang perlu kita letakkan dalam hati. Ya. Kerana kalau kita tengok para sahabat baginda Rasulullah SAW, mereka telah berikan kehidupan mereka, mereka telah berikan masa mereka, mereka telah berikan nyawa mereka, mereka telah berikan harta mereka, yang akhirnya mereka ini mendapatkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huraian hadis. Hadis ini menyatakan bahawa mereka wajib menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya walaupun terhadap orang tuanya. Sebab itu disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sekiranya kamu cinta kepada Allah, sekiranya kamu qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu ini cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim,
Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu amatlah maha pengampun dan juga penyayang. Dia kata apa? Cinta Rasulullah melebihi segala-galanya, walaupun terhadap orang tuanya, anak-anak, kekasih, harta benda, bahkan manusia seluruhnya. Menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi, ya kita kata, dia kata melebihi segala-galanya adalah menyempurnakan iman seseorang. Kerana baginda adalah utusan Allah dan rahmat bagi seluruh alam. Itu dia. Ya. Kemudian dia kata, baginda diutuskan mengembangkan risalah Allah di muka bumi ini dan mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya dan daripada kesesatan menuju kebenaran. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca banyak hadis tentang kisah cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak. Salah satu sebabnya kita kata betapa kita ini kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apabila baginda pada setiap masa dan ketika akan sentiasa memikirkan tentang umatnya. Ya. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha minta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wahai suamiku, doakanlah kepadaku." Doakanlah kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun doalah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bila Nabi doa sahaja, maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha seronok, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Berguling-guling dia. Ya. Seronok dia. Maka Nabi tanya kepada dia, "Kenapa yang kamu seronok sangat ni? Apa yang menyebabkan kamu seronok sangat ni?" Dia tanya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Siapakah yang tak gembira kalau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam?" Siapa yang tak gembira kalau didoakan oleh kekasih Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ketahuilah wahai Aisyah, aku mendoakan kepada umatku dalam sehari 5 kali. Dalam sehari aku doakan supaya umatku ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari." Subhanallah. Ya. Sampailah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bertahajud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca ayat-ayat yang panjang. Bila Nabi SAW baca ayat-ayat yang panjang, akan sampai kepada beberapa ayat yang menyebabkan baginda Nabi SAW tidak mampu untuk baca ayat tersebut. Sampai kepada ayat tu, maka Nabi SAW akan terhenti bacaannya. Kerana apa? Kerana menahan tangisan yang amat. Bila sampai sahaja kepada ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sampai kepada ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Bila sampai kepada ayat sekiranya kamu ingin mengazab mereka wahai Allah, sesungguhnya mereka ini hamba-Mu wahai Allah. Bila sampai kepada ayat tu tuan-tuan, maka Nabi SAW akan menangis teresak-esak ketika tersebut. Nabi akan menahan tangisan baginda. Dikatakan dalam riwayat sehinggalah janggut baginda SAW basah disebabkan tangisan sedihnya baginda SAW. Ayat yang menyatakan apa dia? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sekiranya engkau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka ini adalah hamba-Mu ya Allah. Yang Nabi fikirkan ketika tersebut adalah memikirkan tentang umatnya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan dalam riwayat yang lain diceritakan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam selalu berlapar. Ketika mana dalam peperangan Khandaq,
Nabi SAW dilihat oleh sahabat ketika mana Nabi SAW ingin memecahkan satu batu yang besar. Sahabat melihat satu batu yang sangat besar ini, minta kepada sahabat lain, siapa yang boleh pecahkan batu ni? Tak ada siapa yang boleh pecahkan. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada satu batu yang besar ni ya Rasulullah, kami tak boleh nak pecahkan ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun datang kepada batu tersebut di dalam kisah peperangan Khandaq. Ini menggali parit sebelum dia berperang di bumi Madinah Munawwarah. Maka Nabi SAW ketika mana ingin memukul batu yang besar tersebut dengan tongkat, dalam riwayat mengatakan dengan tongkat baginda Nabi SAW, maka ketika tersebut baginda telah mengangkat jubahnya, diikatkan jubahnya ke perut. Bila diangkat sahaja, maka para sahabat melihat di perut baginda SAW ada ketulan-ketulan batu yang diikat di perut baginda SAW. Apa maknanya? Maknanya baginda menahan lapar. Baginda menahan lapar. Ya. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kebiasaannya yang berlaku bagi baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memikirkan umat baginda, memikirkan agama, sehingga selalu baginda sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan lapar. Itu baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak lagi hadis cinta kepada baginda Nabi SAW. Terlalu banyak lagi hadis yang menceritakan tentang keagungan dan kemuliaan baginda Nabi SAW. Antara lainnya apa dia tuan-tuan? Antara lainnya ketika mana datang seorang kepada baginda Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Dia tanya kepada Rasulullah. Maka apa Rasulullah SAW jawab? Rasulullah katakan, ma'adatta laha, apa yang telah kamu sediakan untuknya. Gitu. Nabi SAW tak beritahu kiamat tu hari Jumaat ke, contohlah ya, pada tarikh sekian-sekian ke, pada waktu berapa bila ke. Nabi SAW tak jawab. Yang Nabi jawab, ma'adatta laha, apakah yang telah kamu sediakan untuk menghadapi kiamat. Itu yang ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab oleh lelaki ini, ma'adatu, tidaklah aku ini mempunyai apa-apa persiapan melainkan apa? Banyaknya siyaman wa salatan, banyaknya puasa. Tidaklah aku ini banyak puasa. Tidaklah aku ini banyak puasa dan banyak salat, melainkan aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Dijawab begitu. Maka Nabi SAW mengatakan apa dia? Al-mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Satu orang dia akan bersama nanti di akhirat bersama dengan siapa yang dia cinta. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Sebab itu disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ma farihtu ba'dal Islam farhan syadidan. Kami tidak pernah rasa sangat gembira sekali setelah masuknya Islam. Illa biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan setelah kami dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cinta. Maka ketika tersebut Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, aku ini tidaklah ada apa-apa, tapi aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka cinta kepada Nabi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, adalah wasilah untuk kita ini dapat cinta Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu btagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, ambillah, kamu nak sampai kepada Allah ni, ambillah wasilah. Siapa wasilahnya? Wasilahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu perantaranya. Orang kata, kalau kita tengok sebelum ni kan, tuan-tuan pernah tengok, yang mana ada ajaran dia kata kalau kita diselawat banyak kepada Nabi jadi syirik. Baru-baru ni lah yang diharamkan di Negeri Sembilan. Dia kata tak boleh kita nak pergi cinta dua-dua, cinta Allah dengan cinta Rasulullah, tak boleh. Itu cinta syirik katanya. Cinta syirik. Cinta mesti kepada Allah je. Tak boleh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini satu kesilapan yang sangat besar. Kita nak cinta Allah, kita dapat daripada siapa? Dapat daripada Rasulullah. Kita nak kenal Allah, kita dapat daripada siapa? Kita dapat daripada Rasulullah. Kita nak dapat agama pada hari ini, kita nak solat, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak buat segala macam hukum hakam agama, kita dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab tu dikatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Dalam ayat Quran mengatakan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutlah aku, kata Nabi SAW. Tu dia tak ada lain. Cinta kepada Nabi bermakna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita tengok di dalam umat Islam kita pada hari ini, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi membuatkan seseorang itu syirik, tak pernah langsung. Sehingga ada dikatakan dalam beberapa kitab, dalam beberapa pendapat ulama yang mengatakan Allah menjaga umat ini daripada melakukan syirik kepada Nabi mereka sebagaimana yang dilakukan oleh umat yang sebelumnya, yang mana mereka buat syirik kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Umat ni tuan-tuan, orang cinta kepada Nabi macam mana sekalipun tak pernah ada yang berniat untuk sembah Nabi, tak pernah ada. Ya. Tapi umat terdahulu mereka mengatakan Isa tu adalah Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya. Itu yang jadi Trinity tu, kan? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad makin cinta kepada Sayyiduna Muhammad, makin cinta kepada Allah. Begitu. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan sebagai cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan iman kita. Dan cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ini, apabila kita faham betul-betul tuan-tuan, maknanya kita ikut kepada syariat baginda. Kita ikut syariat baginda, kita cuba untuk ikut apa yang dibawa oleh baginda, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh menghalang cinta baginda, maka itulah bermakna cinta kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adakah tak boleh cinta ibu bapa? Boleh. Apakah tak boleh cinta anak-anak? Boleh. Jangan silap kat sini ni. Ya. Apakah tak boleh cinta kepada masyarakat yang lainnya? Boleh. Masalah sekarang ni, cinta ini jangan lebih daripada cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cinta kita kepada masyarakat atas sebab apa? Arahan daripada Rasulullah. Cinta kita kepada ibu bapa itu atas arahan kepada Rasulullah, daripada Rasulullah. Atas arahan daripada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran apa dia? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Kan? Jangan kamu kata kepada ibu dan ayah kamu, dan jagalah mereka dan berkatalah dengan mereka perkataan yang baik. Itu perintah Allah. Siapa yang sampaikan? Nabi yang sampaikan. Maka kita ikut kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita cinta kepada ibu dan ayah, itu juga bermakna cinta kepada
baginda Nabi SAW. Kita cinta kepada anak-anak, itu juga bermakna cinta kepada baginda Nabi SAW. Tetapi jangan cinta-cinta ini menyebabkan terhalangnya cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apa maknanya? Kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW, kisah sahabat-sahabat yang mana mereka ini apabila ada suami sahaja, contohlah kita kata ada lelaki mereka sahaja, maka mereka akan berikan kepada agama Allah Ta'ala, yakni jihad. Itu zaman dulu ni. Apabila ada sahaja anak-anak mereka, maka mereka akan sediakan untuk jihad menyelamatkan Rasulullah SAW. Sehingga diriwayatkan bahawasanya satu orang ibu yang mana dia datang kepada Rasulullah, menangis dia, teresak-esak dia menangis. Maka Rasulullah tanya, wahai ibu, apakah kamu sedih dengan kematian anak-anakmu yang 5 orang ni? Maka dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak sedih 5 orang ni mati di jalanmu ya Allah, kerana nak menyelamatkan engkau wahai Rasulullah. Tapi yang aku sedihnya, aku tak ada lagi anak yang aku boleh berikan untuk memperjuangkan agamamu ya Allah. Itu dia. Itu sampai tahap tu cinta mereka kepada baginda Nabi SAW. Sampai tahap mereka ini Mus'ab bin Umair, sampai tahap sahabat-sahabat Nabi yang lain, Talhah dan sebagainya. Dalam peperangan Uhud, bagaimana mereka ini menjadikan diri mereka sebagai benteng untuk menyelamatkan baginda Nabi SAW. Bagaimana Sayyidina Mus'ab dan sebagainya, apabila mereka melihat sahaja ketika tersebut golongan musuh ingin menyerang baginda Nabi, maka mereka telah menjadikan diri mereka ini sebagai benteng, sehingga diriwayatkan bahawasanya 70 tusukan pedang dan juga tombak yang telah datang kepada badan sahabat ini. Ketika mana dilihat kepada jasadnya, baginda SAW bersedih. Sayyidina Mus'ab bin Umair, satu orang sahabat yang mana beliau ini ketika sebelum Islam hartanya banyak tuan, hartanya banyak. Setelah masuk Islam, dia telah berikan harta dia seluruhnya kepada agama Allah, dan dia ada beberapa helai jubah yang koyak rabak compang camping sahaja. Sebelum peperangan Uhud, Nabi SAW bersama-sama dengan sahabat yang lain nak mesyuarat, nak berbincang bagaimanakah kita strategi kita ni untuk peperangan Uhud. Maka ketika tersebut Nabi tunggu semua sahabat yang datang, satu orang sahabat datang. Kemudian Nabi tak mulakan lagi mesyuarat baginda. Bila ditanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa tak mulakan lagi ni? Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku menunggu seseorang. Bila tunggu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tiba-tiba masuk satu orang sahabat. Bila masuk sahaja, Nabi menitiskan air mata melihat dia. Siapa yang masuk? Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tengok dia dengan jubahnya yang koyak rabak, yang compang camping. Nabi tanya kepada dia, wahai Mus'ab, dulu kamu ni aku tengok kamu ni orang yang kalau kamu jalan di pasar-pasar, di bandar-bandar, orang akan lihat kamu. Kalau kamu jalan di bandar-bandar, orang akan nampak kamu ni orang yang hebat kerana kekayaan yang kamu ada. Tapi bila hari ini, kenapa semua kamu telah berikan kepada Allah? Kamu telah berikan harta kamu, yang tinggal kepada kamu hanya beberapa helai baju sahaja, wahai Mus'ab. Maka Mus'ab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukuplah aku ada engkau ya Rasulullah. Cukuplah aku ada engkau ya Rasulullah. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak dan sebagainya mengatakan, cukuplah mereka ini ada Rasulullah. Cukuplah mereka ini ada Rasulullah SAW. Sebab itu para ulama mengatakan, kita ni dah jauh daripada zaman Rasulullah SAW. Kita dah jauh. Tapi cubalah anggap, kalaulah kita ini masih ada lagi Rasulullah dengan kita. Cubalah bayangkan, kalaulah Rasulullah itu masih ada dengan kita lagi, bagaimana keadaannya kita dengan Rasulullah SAW. Dengan keimanan kita ni yang kita kata nak sampai macam mana keimanan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, masya-Allah, bagaimana keadaan kita. Ya. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya aku rindu kepada saudaraku.
Aku rindu kepada saudaraku, kata Nabi SAW. Sahabat tanya, man hum ikhwan? Siapakah saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan, ikhwani, saudara-saudaraku ialah mereka yang hidup setelah kewafatanku. Mereka beriman dengan aku seolah-olah mereka pernah melihat aku, kata Nabi SAW. Sebab sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, kamu ini bukan saudaraku, kamu ini sahabat aku, kata Nabi SAW. Aku rindu kepada mereka. Maka ketika tersebut mengalir air mata rindu baginda Nabi SAW. 1400 tahun lepas, kita telah dirindui oleh satu orang manusia yang mana dengannya kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka sebab itulah para ulama selalu mengatakan, kalaulah kita ini di waktu, di zaman sekarang ni, kita bayangkan kita duduk sebelah Nabi, kita bayangkan bahawasanya kita sedang melihat Nabi, kita bayangkan Nabi datang kepada kita. Kena bayangkan begitu. Supaya apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Supaya kita fikirkan dalam hati, bagaimanakah keadaanku sekiranya aku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dengan dosa kita yang banyak, dengan kelalaian kita, dengan kemungkaran yang kita buat, dengan banyak kezaliman yang kita buat, dengan kita punya selawat kita sikit sahaja kepada Rasulullah, dengan ingatan kita kepada Rasulullah sangat sikit, dengan rindu kita kepada Rasulullah sangat sikit, dengan tangisan kita nak rindu kepada Rasulullah pun sangat sikit nak banding dengan Rasulullah SAW yang setiap malamnya bengkak kakinya kerana tahajud, kerana minta kepada Allah untuk selamatnya umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Bagi setiap nabi ada satu doa yang mustajab. Akan tetapi baginda Nabi SAW menyimpan doa yang mustajab tersebut. Kenapa baginda simpan? Setiap nabi, tuan-tuan, ada doa yang mustajab, dan mereka, setiap nabi itu telah gunakan doa yang mustajab itu. Sama ada supaya mereka ini dapatkan kerajaan, seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam, doa-doa yang mustajab. Supaya tidak ada langsung yang tunduk kepada dia, maka Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman itu jin, iblis, semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berkat daripada doa yang paling mustajab itu. Setiap nabi ada doa mustajab, tapi nabi kita Muhammad SAW tidak menggunakan doa yang mustajab tersebut. Nabi yang lain mereka gunakan doa mustajab, akhirnya Allah hancurkan kaum mereka. Semua nabi telah menggunakan doa mustajab tersebut. Bukanlah kita katakan bahawasanya mereka ini kita kata mereka ini menggunakan doa itu kerana itu telah diberikan hadiah oleh Allah Ta'ala, begitu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW diberikan hadiah oleh Allah, diberikan doa yang mustajab, Nabi tak guna. Nabi tak guna, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Disebutkan dalam hadis, maka Nabi akan gunakan doa yang mustajab tersebut ketika mana nanti di mahsyar, yang Nabi akan doakan apa dia? Yang Nabi akan doakan, Allahumma ya Rabbi sallim ummati, ya Allah selamatkanlah umatku. Itu doa mustajab yang Nabi nak gunakan. Dalam keadaan Nabi SAW dihina, dipukul, dicerca, dihordik, dipulau, disakiti. Dalam peristiwa awal Islam ketika mana Nabi SAW sampaikan dakwah, golongan-golongan kufar telah baling kepada Nabi SAW batu. Mereka telah baling kepada Nabi pasir. Ada di kalangan mereka yang telah menombak kuda Nabi SAW. Akhirnya terjatuh baginda Nabi. Mereka telah pegang leher Nabi. Mereka telah ludah di atas kepala Nabi SAW. Datang Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ini awal Islam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Datang Sayyidah Fatimah mengesap, mengelap wajah baginda Nabi SAW. Sambil menangis-nangis Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, mengapa engkau menangis wahai Fatimah? Maka Sayyidah Fatimah mengatakan, tergama mereka buat begini kepada engkau wahai ayahku. Sedangkan yang engkau sampaikan ini adalah satu kalimah yang menyelamatkan mereka daripada neraka Allah Ta'ala. Bukanlah yang dikehendaki oleh engkau harta, pangkat dan sebagainya, melainkan supaya umatmu ini selamat di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW mengesap air mata Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Fatimah,
wahai Fatimah, ketahuilah bahawasanya agama ini tetap akan sampai. Aku akan tetap sampaikan agama ini sehingga ke mana tempat sekalipun. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doa yang mustajab itu Nabi simpan walau Nabi dikenakan berbagai hinaan dan kejaman-kejaman daripada golongan Quraisy, kafir Quraisy ketika tersebut. Nabi simpan untuk digunakan nanti di yaumul mahsyar, akan doa kepada Allah, Allahumma ya Rabbi sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku ya Allah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cinta kepada baginda Nabi SAW ini cinta yang sangat-sangat dahsyat. Mereka yang cinta kepada baginda Nabi SAW setiap ketika akan sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Sebab itu disebutkan dalam banyak hadis lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Antaranya dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, berapa banyak aku boleh selawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, berapa banyak yang kamu nak? Silakan. Maka dia kata, ya Rasulullah, aku nak berselawat kepadamu 1/3 dalam hidupku. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma syi'ta, apa yang kamu nak? Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagi kamu. Maka dia kata, kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, ma syi'ta, bagus. Nabi kata, fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambah lagi, maka ia baik bagi kamu. Maka katanya, ya Rasulullah, aku nak selawat dalam kehidupan aku ni, aku nak selawat kepadamu ya Rasulullah setiap masa dan ketika. Kalau ada masa sahaja aku akan selawat kepadamu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW senyum melihat kepada kenyataan tersebut, menunjukkan kepada kita apa tuan-tuan, selawat ni tak ada masa. Selawat ni setiap masa. Kalau solat dia ada masa yang diharamkan. Beza dengan selawat. Ya. Selawat ni tuan-tuan, kalau hati lalai, maka Allah akan terima walaupun ia diungkapkan oleh golongan orang yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun. Tapi zikir selain daripada selawat, kena hadir hati, barulah diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun Imam Ghazali mengatakan lebih baik kita ini berzikir daripada bercakap kosong dan sebagainya kan. Walaupun kita tak hadir hati, tapi lebih baik kita berzikir. Itu kata Imam Ghazali. Tetapi kata sebenarnya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu semata-mata untuk mengisi sahaja masa yang sebaiknya. Tetapi hakikatnya pahala tersebut tidak didapatkan. Itu kata para ulama. Tetapi pahala selawat, orang yang berselawat dalam keadaan tidak hadir hati ataupun hadir hati, dalam keadaan dia berdosa kecil atau berdosa besar, dalam keadaan dia ini sentiasa beriringan dalam hidup dia, sentiasa sering melakukan dosa besar sekalipun, Allah akan terima selawat seseorang. Kenapa? Kerana selawat itu adalah merupakan wasilah hubungan kepada Allah. Jadi bila sahibul wasilah, bila yang menghubungkan tu adalah kekasihnya Allah, maka Allah sudah pasti tidak akan menolaknya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nak cerita panjang lagi bab, ya. Nak cerita memang tak cukup masa ni. Nak cerita tentang hadis Nabi SAW tentang cinta kepada Rasulullah, sangat-sangat banyak tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Cuma baru-baru ni timbul isu apa? Isu capal, kan? Dia kata apa cinta kepada Rasulullah ni? Cinta kepada Rasulullah ni bukan dengan capal katanya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita secara ringkas. Sebenarnya tuan-tuan, riwayat dilukiskan capal itu telah dilukiskan oleh ramai para ulama. Kenapa mereka lukis capal ni tuan-tuan? Yang pertamanya kita kata awalnya Nabi SAW itu Isra' dan Mi'raj, ya, dengan jubah, dengan serbannya, dengan apa namanya, dengan capalnya dan lain-lain. Betul. Nabi SAW naik ke Arash Allah Subhanahu wa taala, di atas tu. Dia naik dengan semua dia punya pakaian-pakaian dan sebagainya. Maka di situ tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kenapa capal? Yang pertamanya apabila kita tengok kepada kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika mana nak masuk ke bumi suci Muqaddas Tuwa, ketika mana nak apa namanya kita kata bermunajat kepada Allah, maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa, fakhlaq na'laik fa innaka bil wadil muqaddas Tuwa. Wahai Musa,
keluarkan kasutmu, sesungguhnya engkau berada di Wadil Muqaddas, tempat yang suci, di wadi yang suci yang bernama Tua. Maknanya apa? Nabi Musa ketika nak bermunajat, dia disuruh untuk buang kasut. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke arasy Allah, tidak ada satu ayat Quran dan juga hadis pun yang menyatakan Nabi diperintah untuk buka kasut baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Nak tunjuk apa dia? Nak tunjuk Nabi Musa dia pergi ke tempat yang suci itu di bumi, disuruh untuk buka kasut. Ini Nabi kita Muhammad, tak ada riwayat langsung yang menunjukkan Nabi kena buka kasut. Sedangkan yang Nabi pijak itu adalah makhluk yang paling besar dan agung yang telah Allah ciptakan, iaitulah arasy-Nya. Sayyidina Ali mengatakan arasy itu dicipta oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Umpama kita kata satu padang pasir yang luas, dibaling cincin di atas padang pasir tersebut, cincin itulah besarnya bumi ini, dan padang pasir yang besar itulah arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebenarnya banyak lagi hujahnya tuan-tuan ya. Antaranya lagi sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka ini apabila diutuskan oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Muslim menyatakan bahawasanya Sayyidina Abu Hurairah ketika mana diutuskan oleh Rasulullah untuk berdakwah, maka Rasulullah akan beri kepada dia capal. Beri kepada dia capal, dan Nabi SAW mengatakan, kalaulah mereka ini tak percaya kepadamu, maka tunjukkan ini capal Nabimu. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya. Itu dia. Itu tanda wakil utusan daripada Allah, wakil utusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua dalam hadis sahih Muslim. Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hujahan yang lain, para ulama mengatakan ada di kalangan ulama yang mereka ini telah melukiskan lakaran capar Rasulullah. Kerana dalam lakaran capar Rasulullah ini telah diberitahukan sifatnya di dalam beberapa hadis, dalam Jami' Tirmizinya, di dalam Syama'il Muhammadiyahnya, di dalam Mawahib Laduniyahnya, di dalam syarh Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, dalam banyak lagi kitab-kitab para ulama yang akhirnya para ulama kita telah melakarkan bentuk capal. Kenapa? Capal ni satu-satunya pakaian yang paling banyak khidmat kepada Rasulullah, yang menyelamatkan Rasulullah daripada luka pada setiap harinya. Karena itu kata para ulama, kalaulah capal itu yang pada kebiasaan manusia kata capal ni ialah kasut biasalah, tapi capal ini telah digunakan untuk menyelamatkan tubuh Rasulullah, sehingga dia ini telah dimuliakan untuk naik sampai ke arasy Allah, dengan maksud tidak ada riwayat yang mengatakan disuruh Nabi untuk buang capal. Maka siapakah kita nak banding dengan capal, bahkan dengan habuk yang melekat di capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita letak di atas kepala tanda kita ini adalah hina, rendah martabat kita nak dibandingkan dengan capal yang banyak khidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam As-Suyuti, saya beritahu ramai, Al-Imam At-Tilmisani, Al-Imam An-Nabhani, Allahumma salli alaihi, ramai ulama tuan-tuan yang mereka ini karang, mereka ini lakar gambar capal tu. Mereka karang, mereka lakar, dan mereka ini telah meletakkan di rumah mereka. Mereka letak di rumah mereka, akhirnya Allah berikan keberkatan kepada mereka. Kita kena faham dalam bab tabarruk, mazhab Syafi'i adalah harus. Mazhab Syafi'i hukumnya harus, bukan mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i semua mengatakan tabarruk itu adalah harus. Apa makna tabarruk? Mengambil keberkatan. Contoh kita kata, ada satu orang ulama minum air ni. Dia minum air ni, maka air ni tuan-tuan jadi barakah. Jadi barakah air ni. Maknanya, apa makna barakah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Begitu. Bila dia minum sahaja, bila kita minum sahaja air yang diminum oleh para ulama ni, dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, menyembuhkan sakit kita. Kita kena faham, yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah.
Tetapi ada beberapa benda yang Allah berikan keberkatan kepadanya. Tapi walaupun dia ini barakah sekalipun, dia tak mampu memberi manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Boleh faham? Walaupun Mekah itu tempat yang barakah, tetapi kalaulah Allah Ta'ala tak berikan kebaikan, pahala dan sebagainya, tetap takkan jadi. Itu kena faham. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kita kata, oh capal ni, orang anggap capal ni boleh, kalau bawa capal ni boleh tenggelam, kapal tak tenggelam, rumah tak terbakar. Kita kena faham akidah kita. Kita kata itu barakah. Sahabat Nabi SAW ada sahaja yang ambil bulu Rasulullah, bulu janggut Rasulullah SAW, ada bulu kita kata rambut Rasulullah, diletakkan di serbannya, sehingga dikatakan aku tidak pernah langsung mendapatkan kekalahan barakah daripada aku meletakkan rambut Rasulullah SAW di atas serban aku. Dan sebagainya, banyak lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Maka tidak ada masalah pun dalam bab ini, ya, kita mengambil keberkatan dengan lukisan yang semengini rupa, dirasai sendiri oleh para ulama. Ulama bukan ulama kecil tuan-tuan, ya. Ulama semua, ulama besar pula tu. Tapi hari ini ada di kalangan mereka yang tersangat bermudah-mudah dalam perkara ini, sehingga seolah-olah mereka menyesatkan pula para ulama. Itu masalah. Ya, mereka menyesatkan pula para ulama. Dan benda ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah telah diviralkan dalam FB dan sebagainya. Jadi sekadar itu sahajalah saya cuba untuk menjawab, ya, soalan-soalan yang mungkin akan ditanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kefahaman dan kebaikan, insya-Allah. Saya minta maaf tuan-tuan ambil masa tuan-tuan lama, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitab nadratan wahidah ويحفظون ما فيه يفهمون به ويعملون به ويعلمون به ويبلغون به. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا أولا وآخرا. اللهم ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami pohon kepadamu ya Allah di akhir-akhir bulan Syaban ini ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami panjangkan umur kami ya Allah, terima amal kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami tambah iman kami ya Allah, tambah amal kami ya Allah, tambah takwa kami ya Allah, tambah ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami Engkau Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau Tuhan yang Maha Pengasih ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun ya Allah. Kurniakan kami kebaikan di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepadanya ya Allah. Ya Allah, letakkan cinta kami kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami jangan haramkan mata kami daripada melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami jangan haramkan tubuh kami daripada menyentuh tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan kami ini mereka yang berjaya melepasi neraka-Mu ya Allah dengan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikan lidah kami ini basah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan, kami jadikanlah ketika mana kami mati nanti ya Allah, ketika mana kami nazak nanti ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.